minta Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi menyatakan mengenai peluang pendidikan tinggi yang disediakan terutamanya ke universiti-universiti awam bagi lepasan diploma daripada politeknik-politeknik tempatan. Didapati ramai yang memperolehi keputusan yang cemerlang dari politeknik tidak mendapat tempat melanjutkan pelajaran di Menara Gading tahun ini. Mohon penjelasan. Sila Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi menjawab dalam tempoh masa 3 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat daripada Batu Gajah. Secara umumnya pelajar-pelajar politeknik disediakan untuk memenuhi keperluan industri. Namun pihak kementerian juga menggalakkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Di antara inisiatif KPT adalah dengan membuat kerjasama artikulasi program diploma politeknik ke program Ijazah Sarjana Muda Malaysia Technical University Network ataupun MTUN. Untuk makluman Yang Berhormat, bahagian kemasukan pelajar IPTA menyelaras permohonan kemasukan pelajar ke Universiti Awam melalui sistem UPU online. Penyelarasan ini merangkumi permohonan, pemilihan, penawaran, hebahan dan rayuan bagi program pengajian lepasan STPM, asasi, matrikulasi dan diploma untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Awam. Kejayaan mendapat tempat pengajian bergantung sepenuhnya kepada markah merit, bilangan tempat yang disediakan serta kelayakan calon selain kecemerlangan dalam proses temuduga yang dilaksanakan di Universiti Awam bagi sesetengah program pengajian yang memerlukan kompetensi. Pada sesi Akademi 2021-2022, KPT telah menerima sebanyak 7,652 calon lepasan politeknik yang memohon dan layak untuk melanjutkan pengajian ke Universiti Awam. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 5,103 ataupun 67% telah ditawarkan tempat pengajian. Bilangan ini menunjukkan peningkatan sebanyak 5% berbanding 4,445 daripada 7,175 calon yang memohon pada sesi akademi 2020-2021. Daripada analisa KPT, calon tidak ditawarkan tempat berkemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, persaingan yang sengit di antara pelajar diploma, asasi, matrikulasi dan STPM untuk mendapatkan tempat di IPTA. Yang kedua, tidak berjaya semasa sesi temuduga yang dijalankan secara bersemuka atau secara dalam talian. Yang ketiga, memilih program yang sangat kompetitif dengan permintaan yang tinggi akan menghadkan peluang calon untuk mendapat tempat. Dan yang keempat, tempat yang ditawarkan bagi setiap bidang pengajian adalah terhad. Terima kasih banyak Yang di-Pertuan. Sila soalan tambahan pertama, Batu Gajah. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri. Saya juga ingin tahu apakah rancangan kerajaan dalam mengembangkan pendidikan politeknik di negara kita, adakah kursus-kursus peringkat ijazah dan ijazah tinggi akan diperluaskan lagi di institusi politeknik, dan sejauh manakah kebolehpasaran lepasan daripada politeknik dalam pasaran buruh hari ini berbanding dengan institusi-institusi yang lain? Mohon Menteri jawab. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih banyak di atas soalan tambahan dan di atas keprihatinan daripada Yang Berhormat Batu Gajah. Tuan Yang di-Pertua, dengan dalam kita nak mengembangkan pendidikan politeknik negara ini, kolaborasi merentas kementerian bersama pihak industri telah diperkukuhkan melalui penubuhan Majlis TVET Negara. Urustia Majlis TVET Negara ini adalah KPT sendiri. Dan bagi memastikan kurikulum pendidikan politeknik sentiasa relevan dengan perkembangan teknologi terkini, Majlis Penasihat Industri juga telah ditubuhkan bagi memberi input dan berkongsi maklumat terkini berkaitan dengan apa keperluan di industri. Memang betul KPT akan memperluaskan penawaran program ijazah sarjana muda di politeknik melalui work based learning ataupun WBL di Politeknik Premier Yang Berhormat. Manakala untuk
tadi soalan mengenai kebolehpasaran pula. Kebolehpasaran graduan politeknik bagi tempoh 5 tahun adalah melebihi 90%. Saya nak bagi contoh, pada tahun 2018 96.1% kebolehpasaran. Pada tahun 2019 pula kebolehpasaran adalah 96.7%. Ada sedikit pengurangan pada tahun 2020 disebabkan cabaran kita menghadapi pandemik COVID-19 iaitu 91.4%. Ini menunjukkan bahawa kebolehpasaran graduan daripada politeknik ni memang sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan institusi-institusi lain. Yang berhormat, terima kasih banyak. Terima kasih, Menteri. Jerai. Saya jemput sebelah sini. Saya jemput yang berhormat Si Buti. Sila. Terima kasih Dato' Yang Di-Ketua. Ketika ini negara kita sedang menuju ke arah pemulihan selepas COVID-19, pandemik COVID-19. Dan juga saya melihat TVET adalah merupakan salah satu cabang ataupun bidang yang akan menjadi pilihan pengusaha-pengusaha dan juga menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Saya ingin mengetahui pandangan dan juga jawapan daripada pihak kerajaan. Apakah usaha-usaha kerajaan untuk menjadikan TVET ini sebagai pilihan perdana pelajar-pelajar dan juga apakah langkah untuk memberi pengiktirafan kepada pelatih-pelatih TVET di bawah Malaysia Qualification Agency MQA? Terima kasih. Sila. Menteri dalam tempoh masa 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Si Buti di atas soalan yang telah diberikan. Memang kementerian sentiasa bekerjasama seperti dalam jawapan asal saya, sentiasa bekerjasama dengan industri dalam memperkasakan TVET, terutamanya daripada segi sudut kurikulum supaya ianya dapat memenuhi kehendak industri tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat, graduan daripada program aliran TVET yang melalui penilaian jaminan kualiti sama ada daripada MQA ataupun daripada KSM iaitu daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran ataupun JPK dan disenaraikan dalam Daftar Kelayakan Malaysia ataupun MQR adalah diiktiraf untuk bekerja di dalam mana-mana GLC dan sektor awam tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa yang melantik. Jadinya kelayakan aliran TVET ini juga boleh digunakan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi melalui artikulasi yang ditawarkan oleh universiti berkenaan. Tapi reputasi laluan TVET ni sedang diperkukuh supaya ianya setanding juga dengan laluan akademi yang lain dan insya-Allah kami di kementerian sentiasa berusaha supaya TVET ni bukan pilihan kedua tetapi TVET ni dipilih oleh pelajar berdasarkan pada kemahuan dan potensi mereka selepas mereka mendapat pekerjaan itu nanti. Terima kasih banyak.